Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Anda kini sedang menyaksikan Dialog TVS bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Riza Awang. Kita akan membawakan kupasan mengenai isu-isu semasa dan tentunya setiap minggu juga Zarul, Betul. kita ada tetamu jemputan Zarul ya. Yang untuk membahaskan isu-isu semasa yang kita bawakan setiap minggu. Dan bersama kita pada hari ini ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapa'i. Kita ucapkan selamat datang kepada Datuk kerana sudi bersama kita untuk hari ini. Seterusnya Datuk, kita nak beralih ke segmen program penilaian pelajar antarabangsa iaitu PISA. Jika kita bercakap mengenai PISA Datuk, kita difahamkan keputusan PISA untuk Malaysia sedikit menurun berbanding tahun sebelumnya. Jadi apa strategi Sarawak sendiri di peringkat Kementerian Pendidikan untuk merubah apa yang dilihat sebelum ini? PISA ini maksudnya ialah Program International Student Assessment yang dijalankan oleh OECD. Dia penting untuk melihat tahap penguasaan pelajar berumur 15 tahun di antara negara-negara yang terlibat dalam kajian ini. Dan Malaysia salah sebuah negara yang terlibat, dan apabila diumumkan keputusan ataupun kajian yang dibuat oleh OECD ini mengenai PISA untuk negara Malaysia, ramai yang berasa panik sikitlah. Disebabkan kita mengalami penurunan daripada 3 aspek. Iaitu aspek reading, aspek mathematics dan satu lagi ialah aspek sains. Penurunannya amat ketara. Maksudnya bukannya ada peningkatan tetapi penurunan dari segi penguasaan pelajar berumur 15 tahun ini di kalangan pelajar-pelajar kita di negara kita. Kalau dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain, negara kita lah yang paling tercorot dari segi penurunan. Kita kalah dengan negara Vietnam dan Cambodia. Malah negara Brunei pun kita tidak dapat bersaing dari segi keputusan PISA ini. Saya rasa ini merupakan satu, dalam bahasa Inggerisnya, a wake up call untuk seluruh warga pendidikan ini untuk mengambil langkah yang drastik. Kalau tidak, kita akan terus menurun dan ini akan menjadikan generasi yang akan datang tidak dapat bersaing di peringkat global. Jadi kerajaan negeri Sarawak apabila melihat keadaan ini berlaku, sebab itu dalam bajet kita, kita meningkatkan jumlah peruntukan untuk tuition percuma ini daripada 10 juta kepada 15 juta dan melibat juga pelajar tingkatan 3. Dahulu hanya melibatkan pelajar tingkatan 5, tetapi kali ini melibatkan pelajar tingkatan 3. Ini adalah salah satu cara kita untuk mengurangkan isu penurunan penguasaan matematik, sains dan pembacaan di kalangan pelajar kita. Kita amat risau mengenai trend ini, tetapi kita harus berusaha dan kerajaan negeri Sarawak mengambil langkah-langkah seperti mana yang telah saya sebutkan untuk menangani masalah penurunan penguasaan pelajar-pelajar ini. Jadi mungkin dari kerajaan Sarawak sendiri, adakah Sarawak merasakan pelajar sendiri bersedia untuk mengambil cabaran meningkatkan lagi PISA ini, Datuk? Sebenarnya untuk ini kita ada 3 aspek. Bukan saja pelajar yang kita harus fokus ataupun kita harus target. Dalam apa-apa pendidikan pun hasilnya bergantung kepada 3 faktor. Pertama pelajar, penting. Yang kedua ibu bapa. Dan yang ketiga guru. Jadi sebab itu kerajaan negeri Sarawak selain daripada memberi penekanan kepada infrastruktur dan juga dari segi membantu dari segi alat-alat bantuan pendidikan, juga memberi banyak program-program untuk professional development kepada guru. Kalau dibandingkan bajet yang telah kita huraikan semenjak kebelakangan ini, 25% adalah dari segi program untuk ketiga-tiga sektor ini tadi. Untuk pelajar, untuk ibu bapa dan juga untuk guru. Jadi guru ini penting. Dan kedua ibu bapa. Baru dia dapat memberi impak kepada pelajar. Sebab itu kalau kita hanya fokus kepada pelajar, tidak fokus kepada pembangunan profesional guru dan juga kepada kesedaran ibu bapa, maka impaknya kepada
pelajar tidak begitu berkesan. Sebab itu langkah-langkah yang harus kita ambil merupakan ketiga-tiga sektor ini. Jadi bercakap mengenai pembangunan profesional guru ni tadi, Datuk, boleh dikatakan ia juga penting untuk guru apabila pembangunan profesional pada di kalangan guru ini memberi ilmu kepada pelajar itu sendiri. Jadi mungkin Datuk boleh perincikan lagi mengenai pembangunan profesional kepada guru. Kita di Sarawak cuba hendak mengatasi masalah kekurangan guru option. Maksudnya guru yang dilatih untuk mengajar subjek tersebut. Misalnya guru mengajar subjek sains tidak mencukupi. Jadi kerajaan negeri mengambil langkah tersendiri untuk mengadakan program-program khusus untuk guru-guru yang bukan option ini supaya mereka dapat mengajar sains, supaya dapat mencukupi guru-guru yang boleh mengajar sains, matematik dan juga English. Program-program ini berjalan sepanjang tahun dan melibatkan seluruh guru di negeri Sarawak supaya dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan supaya mereka dapat mengajar pelajar-pelajar kita dengan lebih baik. Dan sebab itu juga kita ada bekerjasama dengan Yayasan Singapore supaya mereka dapat memberi tunjuk ajar bagaimana guru dapat mengajar lebih efektif dalam matematik. Jadi banyak program-program telah kita laksanakan untuk guru ini. Selain daripada itu juga yang paling penting, kita juga mengadakan kursus kepimpinan. Dalam mana-mana sekolah, kepimpinan di peringkat sekolah amat penting. Guru besar amat penting, pengetua amat penting. Sebab itu kita target guru besar dan juga pengetua supaya mengadakan kursus kepimpinan supaya mereka menjadi suatu ketua di sebuah sekolah dapat meningkatkan prestasi di sekolah-sekolah tersebut. Jadi professional development ini saya rasa amat penting. Walaupun Kementerian Pendidikan tidak mempunyai banyak dana untuk tujuan tersebut, tetapi oleh sebab kita melihat ini penting, sebab itu kerajaan negeri banyak mengadakan program di bawah Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat kita khusus untuk memfokuskan kepada professional development guru di negeri Sarawak. Baik, Datuk, alang-alang Datuk bercakap mengenai guru. Baru-baru ini juga saya sendiri berada di Kuala Lumpur di Parlimen di mana kita melihat sidang perbahasan daripada Kementerian Pendidikan dan sebagainya di mana mereka juga di peringkat Kementerian Pendidikan KPM sendiri mahu memastikan keterjaminan kesejahteraan guru dan mengurangkan beban guru itu sendiri. Bagaimana Datuk melihat apakah guru itu dapat dikurangkan tugasnya bagi memastikan profession keguruan itu sendiri dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Itu memang banyaklah rugutan daripada para guru mengenai peranan mereka. Peranan guru mengajar. Tetapi kebanyakan daripada masa yang telah mereka gunakan bukan untuk mengajar. Banyak aktiviti lain, membuat laporan dan saya rasa ini harus kita kurangkan. Bukan saja dari segi kita bercakap untuk mengurangkan, tetapi dia harus dilihat dan dirasai oleh guru supaya bebanan mereka bukan mengajar ini supaya dikurangkan dengan secepat mungkin. Sebab saya memang percaya bahawa isu ini amat dekat di hati para guru dan mereka mempercayai juga bahawa mereka dibebankan dengan tugas bukan mengajar ini terlalu banyak. Disebab itu fokus mereka kepada pelajar makin berkurangan, apatah lagi apabila sekolah ataupun kelas tersebut mempunyai ramai pelajar. Misalnya kalau 40 orang ataupun lebih daripada 45 orang daripada satu kelas dan dibebankan pula dengan bukan pengajaran ini, maka guru tidak dapat memfokus khusus kepada pelajar-pelajar lemah. Sebab itu kemungkinan besar di negeri Sarawak kekurangan guru, kekurangan fokus beban bukan mengajar ini terlalu tinggi, maka sebab itulah kedudukan kita dalam SPM tidak begitu baik jika dibandingkan dengan negeri lain. Sebab itu kerajaan negeri Sarawak melihat ini amat penting, sebab itu isu kekurangan guru ini juga kita telah mengambil tindakan yang tegas bahawa kita tidak mahu berkompromi. Pada tahun 2024 perkara ini harus diselesaikan, kalau tidak 100%
tetapi hampir 100% kita selesaikan, dan insya-Allah untuk sekolah guru menengah kita akan dapat selesaikan pada tahun depan, dan sekolah rendah mungkin ke tahap 75% kita dapat menyelesaikan kekurangan guru di sekolah-sekolah. Bercakap mengenai isu kekurangan guru ni, Datuk. Beberapa bulan lalu dikatakan hampir 200 guru yang menolak untuk mengajar di Sarawak. Jadi bagaimana kerajaan Sarawak ataupun Kementerian Pendidikan sendiri mengatasi masalah ini? Saya rasa polisi paling penting sekarang ini, pertama untuk mengatasi isu ini, memang ini sudah jadi lumrah. Kalau seseorang bukan daripada Sarawak dihantar ke Sarawak, mungkin tidak mahu begitu minat untuk mengajar, ada kurangnya kesedaran untuk datang ke Sarawak. Tetapi yang paling penting yang bagi saya, polisi pertama yang harus dilaksanakan oleh kementerian, bukan secara paksa. Secara paksa ini saya rasa nampak tidak begitu elok. Tetapi yang paling baik semua anak-anak Sarawak yang menjadi guru sepatutnya secara automatik kembali ke Sarawak untuk mengajar di Sarawak. Itu dasar yang harus dilaksanakan dahulu untuk mengurangkan kekurangan ataupun mengurangkan yang menolak untuk datang ke Sarawak. Saya pasti ramai daripada anak-anak Sarawak yang mengajar di Semenanjung supaya mereka dikembalikan untuk berkhidmat di negeri Sarawak. Kalau dasar tersebut dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin, mungkin yang kurang minat untuk datang Sarawak, yang menolak untuk tawaran datang Sarawak ini mungkin berkuranganlah. Baik, Datuk. Itu dari perincian yang diberitahu oleh Datuk sendiri mengenai apa inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Sarawak untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku di pendidikan di Sarawak, Luqman. Itu dah lebih-lebih lagi dalam bidang guru itu sendiri yang mungkin insya-Allah Sarawak sendiri dapat diselesaikan pada tahun kehadapan. Jadi saya rasa itu saja. Betul, Zarul, itu saja. Terima kasih terima kasih kepada Datuk Sama-sama. Dr. Anwar Rapai atas kesudian bersama-sama dengan kita Dialog TVS untuk hari ini. minggu ini. Dan Zarul, saya kira itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk teruskan saksikan Dialog TVS bersama dengan tetamu-tetamu jemputan yang lain lagi, bersama-sama dengan hos-hos yang lain juga. Saya Zainal Awang. saya Luqman Muhammad. Assalamualaikum. Salam selamat Jumaat.